Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan insyaallah perkongsian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله. Segala pujian itu hanyalah layak untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita puji Allah dan kita mohon pertolongan hanyalah kepadanya. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Kita beriman kepadanya dan kita bertawakal hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita mohon agar Allah lindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan begitu juga mohon Allah lindungi kita daripada keburukan amalan-amalan kita. Innahu man yahdihillah fala mudhillalah. Sesungguhnya sesiapa yang diberi hidayah petunjuk Allah, maka tak ada yang mampu sesatkannya lagi. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan sesiapa yang Allah takdirkan dia sesat disebabkan keingkaran dan menutup mata hatinya, fala hadiyalah, tak ada siapa lagi yang boleh bagi petunjuk pada dia, melainkan dia kena kembali semula kepada Allah. Nashhadu an la ilaha illallah. Kita sama-sama menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang mudah-mudahan mendapat naungan dan permohonan ampun daripada para malaikat. Dan kita harapkan mudah-mudahan perkongsian kita, sama ada yang berada di masjid ini dan juga yang mengikuti secara rakaman, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah serta pengampunannya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah, kita sambung bacaan kita pada muka surat 49. Surat 49 kitab Abrul Athir ni. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin.
Muka surat 49, jika mereka sesama mereka pula bertukar-tukar fikiran dan mengajak, yakni pada ayat yang ke-13, 14 dan ke-15, marilah kita beriman dan berbuat kebajikan seperti orang-orang yang beriman itu. Mereka menyanggah dengan berkata, adakah patut kita beriman seperti tokohnya orang-orang safih? Safih ni maknanya orang-orang tolol. Safih maknanya orang bodoh. Yang mereka maksudkan orang-orang safih ni, ataupun dalam kita panggil apa, bilangan yang ramai dia sebut sufaha, puak-puak bodoh ni, bagi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakan mereka ini dalam keadaan miskin dan melarat dan terdiri daripada hamba sahaya. Kita maklum para muhajirin yang datang dari Makkah, mereka meninggalkan harta benda, dan memang pun sebahagian daripada mereka, para sahabat ini, memang di Mekah lagi mereka merupakan hamba-hamba sahaya dan orang-orang miskin. Begitu juga yang menerima Islam ini di kota Madinah, yakni para Ansar, juga mereka ini di kalangan mereka terdiri daripada golongan yang miskin di Madinah. Namun tak dinafikan ada di kalangan kibar sahabat yang mereka ini juga merupakan orang-orang yang mempunyai harta. Jadi apa yang mereka maksudkan ni, maknanya tengok lekeh sangatlah yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada ura-ura kata nak join program Muhammad sallallahu alaihi wasallam, joinlah program Muhammad ni. Program apa? Program kebajikan, program buat kebaikan, program membangunkan masyarakat. Maka mereka akan mula mengejek dengan label-label orang-orang bodoh dan orang-orang lekeh. Maka Allah menyangkal dakwaan mereka ini dengan berkata, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang safih. Kalau kita rujuk pada ayat yang ke berapa? Ke-13, bila Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di potongan akhir ayat, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Muka surat 44, ada ayat ke atas tu, ayat nombor 13. Tapi tak apa, sekadar sepitah lalu je ya. Allah balas balik apa yang mereka dakwakan itu. Allah kata, kalau kamu nak tahu sebenarnya yang puak-puak tolol, puak-puak bodoh yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah mereka sendiri. Tetapi dalam keadaan mereka ni tak sedar ke diri. Ni bahaya masalah perangai manusia ni. Bila ada penyakit kesombongan, bila ada penyakit tak sedar diri, inilah berlakunya pandang rendah pada orang lain. Asasnya daripada rasa diri itu lebih daripada orang lain. Auzubillahi min zalik. Jangan sekali-kali ada dalam diri kita rasa kita ni lebih daripada orang lain. Apa yang perlu ada daripada kita adalah sentiasa merasakan kita ni mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ada. Jangan kita kata aku ni tak ada kelebihan, tak ada. Betul lah yang tu, tapi jangan menafikan harapan kita untuk dapat kelebihan daripada Allah. Kita kena sentiasa harap Allah bagi kita kelebihan, Allah bagi kita kemuliaan dari sisi Allah. Tapi merasa diri mulia, merasa diri lebih daripada orang lain, jangan sekali-kali. Sebab dia akan membuka pintu kesombongan, yang mana punca iblis dilaknat oleh Allah juga, seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelum ni, bermula daripada apa? Aba wastakbar. Puncanya adalah kerana dia mengingkari perintah Allah dalam keadaan dia itu istikbar, istakbar.
Apa dia istakbar? Takabur, rasa bangga diri, rasa hebat diri. Dan bukti apa yang dilafazkan oleh iblis sendiri, dia kata apa? Ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Ini punca tertutupnya segala penerimaan daripada orang lain kepada diri kita. Maknanya orang lain ni tak boleh pakai semua, kita seorang je lah yang baiknya. Bila tengok orang lain buat kesilapan, kita hentam sungguh-sungguh orang tu. Sedangkan kalau kita cermin diri kita sendiri, kalau 2 kesalahan yang dia buat, kita dah 5 kesalahan ada pada kita. Sebab itu kadang-kadang akhlak kita, bukan kita tu bukan maksudnya kat sini tuan-tuan ya, maknanya untuk renungan kita lah. Akhlak kita ni tak meningkat kualitinya kerana apa? Kerana kita sentiasa melihat salah orang. Kadang-kadang orang tu ada 10 kebaikan, sekali dia buat silap, habis dia padamkan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Ini akhlak yang perlu kita perhalusi, dan supaya kita ni jadi orang yang rasional dalam menilai manusia. Kadang-kadang bila kita tengok kesalahan orang, seakan-akan dia ni memang tak ada pintu taubat dah untuk dia ni. Rupa-rupanya kau ni selama ni macam ni rupanya, maka dibuang habis-habisan. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya masih banyak. Bahkan peluang-peluang untuk kita perbaiki dia pun masih terbuka. Jadi sifat melihat kelemahan orang lain sebagai bahan untuk kita rasa lebih daripada dia, inilah yang menyebabkan kemunafikan dalam diri orang-orang munafik ini. Kerana apa? Mereka menilai sahabat ni apa? Oi, kalau nak dibanding dengan aku lagi lama kat sini, dia baru datang, contoh. Maka aku lebih baik daripada dia lah. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak papa kedana, aku lebih berharta daripada dia. Oi, aku lebih baik daripada dia lah. Kalau nak kirakan apa dia, banyak lagi perkiraan mereka yang akhirnya menyebabkan mereka tak ikut apa yang diikuti oleh para sahabat, kerana semata-mata merasakan mereka lebih baik dan mereka tak layak nak ikut orang-orang macam tu. Maka di sinilah rosaknya mereka, yang akhirnya mereka telah memperdayakan diri mereka sendiri. Mereka tertipu dengan ketakaburan mereka sehingga Allah tutup hati-hati mereka. Maknanya mereka tak sedar ke diri. Baik, perenggan yang kedua katanya, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pun berkata, kami juga orang-orang yang beriman, kami pun tahu memperkatakan agama, tahu pula mengamalkannya. Takkanlah aku duduk semayang belakang Nabi, kau nak kata aku tak beriman lagi? Aku pun berimanlah macam kamu. Tetapi dalam hati mereka langsung tidak ada perasaan, tidak ada hati pun untuk mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengikutnya semata-mata kerana arus pada ketika itu mereka adalah orang-orang yang minoriti, terpaksa ikut. Kalau tak, nampak sangat kita ni ditentang, kita ni menentang, dan nampak sangat kita ni tak sealiran dengan Nabi SAW, maka takut-takut kepentingan-kepentingan kita juga akan hilang. Bayangkanlah kalau dia ni seorang peniaga, berapa banyak dia akan rugi kalau sahabat-sahabat boikot perniagaan dia, contoh. Maka perkiraan itu penting juga untuk dia, maka ikut je lah, kan? Sebab negara ni dah dipegang oleh Nabi SAW sebagai pemimpin, maka untuk dapatkan kepentingan-kepentingan, maka dia ikut tanpa ada hati pun untuk beriman kepada Rasul tadi. Mereka sebutkan dengan penuh semangat, agama yang bernyala-nyala tak ubah sama dengan orang-orang yang benar-benar beriman, malah lebih daripada itu. Ini dari segi percakapan mereka, menggambarkan mereka ni nak buktikan mereka ni juga dibahas sebahagian daripada orang-orang beriman. Cakap-cakap mereka juga adalah cakap-cakap
yang meyakinkan orang lain bahawa mereka sealiran dengan Nabi SAW. Tetapi bila telah kembali kepada kumpulannya atau kepada ketua-ketuanya, berkatalah mereka, kami sebenarnya masih setia dengan saudara-saudara. Apa yang kami buat di hadapan orang-orang mukmin itu hanyalah kerana mengejek-ejek dan memperolok-olokkan mereka sahaja. Maka daripada kata-kata itulah Allah balas balik. Tengok Al-Quran ini dia bela orang mukmin. Dia backup Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita ingat ketika mana Abu Lahab mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang cukup celupa, dengan katanya tabbalak, celaka kamu. Ketika mana Nabi nak mulakan dakwah itu, tak perlu Nabi yang balas balik, Allah dah balas turunkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celakanya bukan Nabi yang kau celakakan itu, tetapi tabbat yada abi lahab, kamu tu yang celaka. Allah jawab. Dalam ayat ini juga begitulah. Ketika mana mereka mengungkapkan kata-kata munafik mereka, kononnya mereka ni dah berjaya memperdayakan orang-orang mukmin. Belum lagi orang mukmin perasan aktiviti mereka ni, Allah dah turunkan ayat kepada Nabi menceritakan perihal mereka ni. Walaupun mereka itu tak dispesifikkan siapa dan siapa, tetapi kewujudan mereka di dalam komuniti mukmin sudah pun diketahui oleh orang mukmin melalui jawapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata mereka ni konon-konon baik. Mereka kata mereka ni apa? Mereka ni orang bijak. Orang-orang mukmin ini orang-orang yang safih, orang tolol, orang bodoh. Allah balas balik, kamu tu yang bodoh. Melalui ayat direct depan dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, nauzubillah min zalik. Dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru je sekejap tadi mereka duk berbual-bual tentang perancangan buruk mereka. Mereka duk caci Nabi, duk ejek para mukmin di belakang para mukmin. Kemudian dia datang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat Rasulullah baca, tak ke depan muka kena. Maka inilah yang berlaku, selalu berlaku kepada orang-orang munafik, khususnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan senang duduk di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa dihentam. Tapi bukan Rasulullah yang hentam, Allah menghentam mereka. Dan di sini saya nak tunjukkan betapa kerasnya hati orang-orang munafik ni. Ini yang saya nak sampaikan. Kerasnya hati yang Allah kata sampai hati orang ni dipatri, di welding hati dia ni, ditutup rapat. Bayangkan selama mereka menerima kecaman daripada Allah, mereka tahu ayat itu ayat Allah, masih lagi mereka merencanakan perbuatan-perbuatan jahat mereka di belakang orang-orang mukmin. Bayangkan hati jenis macam mana ni. Maknanya kalau hari-hari kena hentam, balik rumah fikir lagi macam mana nak rencanakan benda-benda jahat. Sampai di majlis Nabi, Nabi baca ayat Al-Quran, Allah hentam mereka balik. Balik rumah mereka merancang lagi benda jahat. Hati yang sudah mati, na'udzubillahi min zalik. Maknanya hati yang tak terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada mulanya kerana mengingkari ayat tersebut, ataupun kita kata ignorance lah, kita kata buat tak tahu. Hati-hati, lama kelamaan Allah akan matikan hati jenis yang macam ni. Hati yang apabila datang peringatan Allah, dia tak ambil sebagai pengajaran, dia tak take action untuk dia ubah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri dia. Kita takut nanti lama kelamaan bukan dia yang tidak ada hati dengan Allah, Allah yang tak ada hati dengan dia. Allah matikan terus hati dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila kita datang, kita dapat satu mesej daripada Allah yang kadang-kadang mungkin ada konflik dengan apa yang berlaku pada diri kita. Kadang-kadang rasa dihentam, ataupun kadang-kadang rasa ditegur. Kadang-kadang aku baru je buat ni, tiba-tiba rupanya Allah kata tak boleh buat macam ni. Jangan kita keraskan hati kita untuk dulian. Jangan sekali-kali.
Berinteraksilah dengan ayat Allah. Terimalah apa yang Allah tegur, supaya Allah sentiasa jaga hati kita menerima teguran itu, sehingga melunakkan hati kita berubah untuk kebaikan. Kerana yang telah berlaku ni kepada orang-orang munafik di dalam surah Al-Baqarah ini sampai sekarang kita baca, dan sebenarnya sifat-sifat ini selagi mana ia bernama manusia sentiasa menjalar di dalam hati-hati kita. Na'udzubillah min zalik. Maka jangan egokan diri kita nak tolak. Kalau kita rasa apa yang Allah sebut itu bercanggah selama ni dengan apa yang kita sedang buat, maka tolaklah kepentingan kita, ambillah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Buanglah ra'i daripada kita meraihkan kehendak nafsu kita kepada meraihkan kehendak Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seakan-akan mereka ni kalau katakan keluar perintah itu daripada Allah pun mereka tolak. Agak-agaknya kalau keluar perintah itu daripada Nabi, agak-agak mereka nak dengar ke tak dengar? Jauh sekali lah nak dengar. Sebab itulah berlaku pembelotan demi pembelotan ketika mana peperangan, khususnya contohnya peperangan Uhud, peperangan Khandaq dan sebagainya. Puak-puak ni sentiasa berulang-ulang kali mengkhianati Nabi SAW, walaupun arahan itu datang direct daripada Rasulullah SAW, mereka tak terima. Sebab apa? Allah dah sebut awal dah, puak-puak ni hatinya sudah mati. Maka kenapa Allah cerita pada kita kalau ia tidak berkaitan dengan kita? Kenapa Allah cerita mereka ni kalau kita ni tidak ada tendensi untuk berlaku pada kita benda yang sama? Sebab itu pengajaran yang besar adalah ketika kita membaca ayat-ayat untuk orang-orang kafir, jangan kita rasakan ayat itu tak ada kena-mengena dengan kita. Ada sebab Allah cerita kepada kita. Bukan sebab kita kafir, tetapi nak kuatkan iman kita, nak tinggikan pengharapan kita supaya Allah jaga betul-betul jangan sampai jadi macam orang-orang ni. Na'udzubillahi min zalik. Maka itulah apa yang mereka sebutkan. Mereka kata kami hanya mengejek-ngejek dan memperolok-olokkan mereka saja. Maka perenggan yang ketiga yang ditulis di sini, Allah akan memperolok-olok dan mengejek-mengejek mereka pula dengan balasan yang setimpal. Di dunia lagi dah rasa dah keserabutan hidup, apatah lagi di akhirat nanti. Mereka ini dihumban di dalam neraka Allah. Dan ada satu ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran, saya tak sempat nak quote ayat daripada surah mana, ketika mana mereka ini dibakar ataupun diazab di dalam api neraka Allah, orang-orang beriman ini mentertawakan mereka. Ada ayat Allah sebut orang beriman mentertawakan orang-orang kafir yang sedang diazab di dalam api neraka Allah. Allah cabut perasaan kesian kepada ahli syurga. Tengok puak-puak kafir yang dulu memperolok-olokkan orang beriman, pada masa itu orang-orang beriman yang melihat kejadian itu ketawa terbahak-bahak melihat gelagat mereka yang sedang diazab di api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Maknanya sampai masa hujungnya mereka juga akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberinya peluang, kita sambung, diberinya peluang yang agak panjang dan dikurniakan umur yang agak lanjut supaya mereka terkatung-katung di lautan hidup. Mungkin terkatung-katung ni saya jarang guna, mungkin terkapai-kapai lah kita boleh maksudkan, ya. Dalam kesesatan dengan tiada mempunyai pendirian. Allahu Akbar. Seksanya hidup orang yang macam ni. Maka di dunia lagi dah rasa penyeksaannya. Apa seksanya? Hidup tidak ada prinsip. Hidup ni sentiasa berbau, bercampur, berserabut dengan apa? Masalah-masalah diri dia sendiri. Hidup berperang tak habis-habis. Kecenderungan nak buat jahat, tapi nak jaga juga supaya orang nampak baik. Oi, seksa hidup. Seksa hidup. Inilah penyiksaan antaranya orang-orang yang na'udzubillah memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat 16, Allah menyatakan perihal orang munafik itu dengan firman-Nya,
Ulaika allazina ishtaraw dhalalata bil huda. Puak-puak ni Allah kata membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maknanya? Allah dah modalkan mereka petunjuk. Mereka dah berada dalam circle orang-orang beriman. Modal dah besar dah. Maknanya kalau mereka memperniagakan modal itu untuk keuntungan akhirat, siapa lagi nak halang dia untuk ni? Maknanya sumber dah banyak, sekeliling dia para sahabat, depan dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya capital sangat besar untuk kita kata apa, nak berniaga keuntungan di akhirat. Tetapi kerana kebobrokan hati mereka, lemahnya pendirian mereka, hilangnya keyakinan kepada Allah dan Rasul mereka, maka mereka sanggup menjual kesesatan, membeli kesesatan dengan menjual habis modal-modal iman mereka. Na'udzubillah min zalik. Maknanya kalau kita kata harga diri seseorang ada pada iman dia, maka orang munafik ini sudah hilang harga diri dia. Dia sudah hilang harga dan maruah diri dia. Kerana apa? Allahu Akbar. Kerana punca yang awal di sebelum ni saya pernah ceritakan. Puncanya apa dia? Dengki dan tak puas hati. Dengki dan tak puas hati. Bayangkan Abu Bakar dari Mekah sampai ke Madinah boleh jadi orang kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu aku ni siapa? Aku ni dah duduk lama kat sini, orang kita kata orang asal sini. Tiba-tiba rasa terpinggir diri, tak puas hati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu siapa? Datang dari jauh, orang apa kita kata apa? Pendatang lah kita kata, datang sini tiba-tiba diangkat jadi pemimpin negeri, negara. Habis tu aku ni nak letak kat mana? Oh, jatuh maruah. Disebabkan itu antaranya mereka menolak apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya orang-orang yang sentiasa meraihkan nafsu ini, Allah akan humbankan dalam kehinaan. Ini berpunca daripada nafsu mereka yang rakus kepada dunia, yang rakus kepada populariti, yang rakus kepada kedudukan, yang rakus kepada harta, rakus, dan semuanya ini rasa kepentingan diri berada di situ sehingga sanggup menggadaikan iman sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kata Allah, mereka ini tiada laba perniagaannya dan tiada pula mendapat petunjuk. Modal hilang, untung tak ke mana, dan mereka terkapai-kapai di dalam lautan hidup mereka. Lautan apa dia kita kata? Lautan kebodohan mereka, lautan keangkuhan mereka, lautan apa lagi? Lautan keingkaran dan penolakan mereka. Kata dia maksudnya orang-orang yang munafik itu telah mencuba membuka perniagaannya, membuka pasarannya, memperjualbelikan kesesatan dengan kebenaran. Ad-dhalalah artinya kesesatan dibelinya, hudan artinya petunjuk atau kebenaran dijualkan, ataupun mencampur adukkan kedua-duanya di dalam perniagaannya dengan mengharapkan untung besar atau laba dalam perniagaannya. Maknanya kalau kita kata mereka kata orang beriman ni bodoh, dari segi percaturan mereka nak berniaga dengan modal yang ada pun memang nampak itulah kebodohan yang ada pada diri mereka. Muka surat 50 renggan yang atas sekali, tidak mungkin mereka akan beruntung, bahkan akan merugi. Bukannya laba yang akan didapat, tetapi bala yang akan menimpa. Sekalipun akan maju perniagaannya, tapi tiada akan berkat selama-lamanya. Maknanya pengakhiran dia adalah kehancuran. Kehancuran. Orang-orang munafik itu dikiaskan Tuhan sebagai orang yang menyalakan api. Ini perumpamaan pada ayat yang ke-17.
untuk menerangi sekelilingnya, sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-17. InsyaAllah kita baca sama-sama ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Shadaqallahul azim. Dimisalkan mereka itu, diumpamakan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Tatkala bercahaya, ada cahaya terang di sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya itu dan ditinggalkannya mereka dalam gelap gelita, tiada melihat suatu apa pun. Allahu Akbar. Gambaran ini gambaran orang yang dalam keadaan gelap. Dia ada lighter lah, kita kata. Duk jalan teraba-raba tu ada lighter, dia pasang lighter dia untuk menerangi kegelapan. Baru aja terang, Allah matikan cahaya tadi, duduk dalam gelap balik. Ini berlaku kenapa? Kerana mereka sendiri yang menjerumuskan hati mereka ke lembah kegelapan tersebut. Maknanya mereka sendiri yang baru je naik ke tebing, terjun balik. Baru naik ke tebing, daripada lemas, selamat daripada lemas, tak ada orang tolak, dia sendiri yang terjun balik. Kenapa berlaku begitu? Sebab ketika mana mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka ada ke tak ada? Mereka ada. Itulah cahaya yang sedang menerangi mereka. Sebenarnya Al-Quran itu sedang repair mereka, sedang beri spark kepada mereka untuk mereka menerangi kehidupan mereka. Balik mereka hancurkan. Umpamanya kalau kita kata basuh baju, kita basuh baju, kemudian kita campak balik baju dalam longkang. Ambil balik, basuh balik, campak balik dalam longkang. Inilah umpamanya hinanya kehidupan orang-orang yang tidak ada prinsip begini. Maknanya sentiasa ada peringatan demi peringatan, tazkirah demi tazkirah. Bukannya mereka tak tahu, itu senang cerita. Bukannya engkau tak tahu, engkau tahu. Tetapi penolakan dalam hati menyebabkan kamu tenggelam dalam kegelapan hidup. Maka Al-Quran adalah merupakan suluh, sebagai api yang dinyalakan dan memberi cahaya. Pada masa itu ada peluang bagi mereka untuk mempelajari akan isi Al-Quran sebagai suluh yang akan menerangi jalan hidupnya. Tetapi kerana payah ia hendak meninggalkan kebiasaan yang lama bagi mematuhi tuntutan-tuntutan agama, maka petunjuk Al-Quran yang merupakan api cahaya ini ditinggalkan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Umpama kita nak bersihkan store kita kan, nak bersihkan store, saya ingat lagi guru saya sebut, nak bermujahadah, nak kita berhijrah, nak perbaiki, ubah diri ni, yang pertama sekali kita kena tolak segala jahiliyah. Tolak segala jahiliyah, kena set dalam minda apa sahaja yang datang bentuknya jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Yang menjauhkan aku daripada Allah, aku nak tolak semua. Dan apa sahaja yang Islam sampaikan, aku nak ambil semua. Kena ada benda tu dulu. Barulah kita mulakan proses mengubah diri dan menyucikan diri. Maknanya kalau dalam store ni kita dah set, aku nak buang habis benda yang ada dalam store ni, kemudian kita pun ambil satu barang, kita tengok, oh okey, boleh buang. Yang ni ambil barang boleh buang, yang ni barang boleh buang. Ambil satu ni, sayang pula nak buang yang ni, masuk balik. Selagi itulah bersepah dalam store kita, selagi itulah bersampah dalam store kita. Inilah yang sukar, yang manusia perlu bertarung untuk memperbaiki diri. Benda-benda ni lah, benda-benda yang kadang-kadang benda baik dah boleh dibuat sikit lah. Ada benda yang buruk, dia tahu benda tu buruk, tetapi sayang nak tinggal.
sukar nak tinggal, ada kerugian sikit pada dunia dia kalau dia tinggal, maka dia sanggup biarkan. Ini bahaya. Maka Allah kata dah ada Quran depan mata, ayat demi ayat dah disampaikan, tiba-tiba dia ignore ayat tersebut kerana apa? Kerana apa-apa sajalah. Mungkin kerana kepentingan diri, mungkin kerana keingkaran, mungkin kerana tak nak sama dengan orang yang dia benci tu. Tu ada satu perangai juga kan. Yang penting aku tak nak ikut dia, apa yang dia cakap mesti salah. Ni bahaya juga perangai macam ni. Kerana apa? Kerana dia dah set itu musuh dia. Maka apa sahaja yang datang daripada yang orang yang dianggap musuh tadi, ditolaknya bulat-bulat tanpa dia tapis dan memikir serta mempertimbangkannya. Maka Allah gambarkan akhirnya, kita berhenti isyak, Allah padamkan cahaya api yang dinyalakan itu sehingga ia hidup kembali dalam kegelapan. Dan kegelapan yang Allah gambarkan ada pada ayat yang 18. Allah kata summum bukmun umyun. Allah 3 level kena semua kat dia. Apa dia? Tuli, bisu, buta. Semua penyakit yang ada ni cukuplah menyebabkan manusia tak boleh dah bergerak dalam hidup, tak boleh move on dalam hidup selagi mana tuli. Apa yang datang kat telinga tak boleh fikir, apa yang nak luahkan dalam kebenaran, nak luahkan keluar pun tak boleh, dah bisu. Dan apa yang ada di depan mata kebenaran sudah hilang penglihatannya. Nauzubillah min zalik. Maka mereka tidak akan lagi kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa kita berhenti sampai situ dululah, insya-Allah. Dah masuk waktu isyak. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kekurangan ini. Baiklah, sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.